Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang mati sekalian, dalam ruangan ini saya ingin menerangkan mengenai Kompleks Anjung Husnul Khatimah di Lebu, Bentung, Pahang dan Makmur. Tanah 7 hektar yang diwakafkan dan keseluruhan sistem pentadbiran, pengurusan dan perjalanan dibuat atas nama wakaf, insyaAllah. Saudara, kali ini saya nak menerangkan mengenai 3 perkara yang akan ada di atas tanah 7 hektar itu. Pertama, Pusat Pengajian Warga Emas. Pusat Pengajian Warga Emas. Yang kedua, Pusat Jagaan. Pusat Jagaan Warga Tua. Dan yang ketiga ialah kursus jangka pendek Mati dalam Husnul Khatimah. Ada 5 siri Mati dalam Husnul Khatimah 1 sampai Mati dalam Husnul Khatimah. Berarti dalam Husnul Khatimah nombor 5. Okey, saya pergi yang pertama. Untuk Pusat Pengajian Warga Emas, saudara, yang datang situ sepatutnya mesti sihat. Yang kedua, mereka yang memerlukan tempat yang sedemikian, tempat belajar pengajian yang sedemikian ialah mereka yang inginkan suasana pembelajaran dimulai daripada pagi, bangun tahajud, kemudian dengan kuliah-kuliahnya daripada pagi, tengah hari, petang dan malam yang disusun sedemikian rupa, tapi ada waktu-waktu rehatnya dan tidur sebelum pukul 10 malam. Kita akan tidur pukul 10 malam, insyaAllah. Jadi program itu kepada siapa yang nak mengikuti program pengajian agama sepenuh masa, yang nak bertalaki untuk Quran dan sebagainya, yang kurang lancar membaca Al-Quran, di sana akan disediakan guru-guru khusus untuk mengajar mendidik Al-Quran. Daripada tidak kenal alif bata sampailah beberapa tahun mereka berada di sana, boleh membaca Al-Quran dengan lancar. Yang ketiga, mereka yang ingin bersama-sama dengan teman-teman yang lain dalam satu komuniti, satu masyarakat, yang pagi, petang, siang, malam ceritanya ialah hal mengenai agama. Pagi cerita agama, tengah hari cerita agama, petang cerita agama dan malam cerita agama. Dan yang terakhir, yang keempat ialah suasana riang-ria. Riang-ria atas nama agama. Di sana insya-Allah suasananya kasih sayang. Suasananya kita nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suasananya insya-Allah kita boleh memilih satu cara hidup yang insya-Allah selesa dengan tuan-tuan, seronok dengan tuan-tuan. Tuan-tuan merasakan kehidupan itu satu-satunya kehidupan yang tuan-tuan impikan selama ini akan berlaku di tempat yang namanya Anjung Husnul Khatimah. Program yang kedua namanya ialah Muslim Home, Muslim Care Home kita panggil. Pusat Penjagaan Orang-orang Tua. Di sini dikhususkan kepada mereka yang tuan-tuan ingin dalam usia yang lanjut bersama suami isteri itu untuk tinggal bersama suami isteri jauh daripada keluarga dan sebagainya, untuk memberikan konsentrasi yang penuh kepada amalan-amalan agama. Daripada pagi bertahajud bersama-sama, kemudian tu ada kuliah-kuliahnya, subuhnya, kuliah zuhurnya, asarnya, maghribnya, dengan waktu rehat yang diberikan yang sesuai untuk mereka. Dan insya-Allah yang ketiga, saudara-saudara, mereka yang masih menghubungkan tali persaudaraan, silaturahim dan kasih sayang dengan anak-anak. Syarat untuk mereka yang diletakkan di tempat pusat orang tua-tua, penjagaan orang tua-tua ini, anak mesti datang sebulan sekali duduk di satu tempat. Kita ada homestay, kita ada homestay di situ nanti. Duduk dengan mak selama 2 malam begitu, mak dan ayah 2 malam, untuk mereka berinteraksi dengan kasih sayang, diikat dengan kasih sayang yang jitu, yang padu antara anak-anak dengan ibu dan ayah. Tetapi ibu dan ayah diletakkan di situ bukan nak bukan buang ibu ayah, tetapi pasal sayang ibu ayah. Kalau duduk di tempat kita susah nak beramal, duduk di tempat kita susah nak cari ilmu, duduk di tempat kita banyaklah halangan-halangan, rintangan-rintangan, duduk tempat kita dikacau oleh cucu-cucu dan sebagainya, duduk tempat kita tidak ada kedamaian untuk kita melaksanakan tugas tanggungjawab beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sesuai. Yang ketiga, sesuai di tempat itu nanti ada kelas-kelas pendek, kursus-kursus pendek, seminggu, khususnya namanya Mati dalam Husnul Khatimah 1, Mati dalam Husnul Khatimah 2. Seminggu. Lepas seminggu mereka keluar, orang lain tak datang. Bila mereka lapang, mereka datang untuk minggu yang kedua, sesi yang ketiga, siri yang keempat, siri yang kelima dan sebagainya.
Jadi tuan-tuan dan puan, tempat itu nanti sepanjang masa ada dalam 180 ke 200 orang begitu. Mereka berinteraksi, berkasih sayang pagi, petang, siang dan malam, dan tempat pusat mereka berkasih sayang itu ialah di masjid atau di surau yang akan dibangunkan terlebih dahulu daripada unit-unit yang lain, insya-Allah. Jadi saudara, untuk itu call saya. Ada nombor-nombor yang ada di sini. Nombor saya dengan nombor Cik Faiz. InsyaAllah call untuk mendapatkan informasi lanjut mengenai yang pertama tadi pusat pengajian warga emas, yang kedua ialah pusat penjagaan warga tua, dan yang ketiga ialah kursus jaga pendek mati dalam husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi saudara-saudara dalam Anjung Husnul Khatimah, di mana di Lebu, Bentung, Pahang dan Makmur. Berapa ekar tanahnya? 7 ekar. Macam mana sistemnya? Wakaf. Apa program yang ada di dalamnya? Pertama, pusat pengajian warga emas. Yang kedua, pusat penjagaan warga tua. Yang ketiga, kursus jaga pendek khusus untuk mati dalam husnul khatimah. Mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada 5 siri kursus. Husnul Khatimah 1, Husnul Khatimah 2, Husnul Khatimah 3, Husnul Khatimah 4 dan Husnul Khatimah ke-5. Tiga-tiga ni digabung dalam satu gabungan yang integratif, yang integrated, yang bersepadu, insya-Allah. Okey, sekarang ni saya nak berceritakan sikit lebih lanjut tentang pusat pengajian warga emas ini. Pusat pengajian warga emas ini bertempat di Kompleks Anjung Husnul Khatimah. InsyaAllah dia mengambil peserta-peserta suami, isteri, laki-laki dan perempuan berumur 50 tahun ke atas dan sihat tubuh badan. 50 tahun ke atas dan sihat tubuh badan. Dan mereka masuk ke situ untuk mengaji, untuk mempelajari ilmu agama, untuk mengamal agama, untuk menghidupkan agama, untuk mereka bersedia untuk mati dalam husnul khatimah, mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Programnya bermula daripada tahajud. Semuanya diwajibkan bertahajud di situ. Walaupun tahajud itu sunat muakkadah, tapi di situ kita wajibkan tahajud. Bangun bertahajud, sembahyang subuh berjamaah di masjid, di surau itu yang disediakan. Kemudian ada program-program tausiahnya, program tazkirahnya. Selepas subuh ada, selepas zuhur ada, selepas asar ada, selepas maghrib ada, dan selepas isyak pun ada. Selang-selang itu mereka diberikan rehat, kerehatan yang cukup. Maklumlah, orang berumur 50 tahun ke atas ni perlu banyak berehat. InsyaAllah kita rehatkan mereka. Okey, yang kedua, saudara, diwajibkan kepada anak-anak yang ibu dan ayah mereka ada di Anjung Husnul Khatimah melawat ibu dan ayah sebulan sekali, sekurang-kurangnya sebulan sekali, untuk menjalin hubungan kasih sayang dengan ibu dan ayah yang mengikuti pengajian di Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Mereka akan duduk nanti di homestay selama semalam atau 2 malam, berkasih sayang dengan ibu bapa, makan bersama, tidur bersama, borak bersama, sembang bersama, untuk melahirkan kegairahan, hubungan yang kata orang yang panas, ya, antara ibu, ayah, anak-anak dan sebagainya. Okey, yang keempat yang ditekankan sangat di sini ialah insya-Allah, ya, mereka datang untuk mengaji, mereka datang untuk belajar, mereka datang untuk mengamal agama, dan akhirnya mereka belajar untuk membuat persediaan untuk mati dalam husnul khatimah. Okey, macam mana nak masuk tempat ini? Nak masuk tempat ini mudah saja. Isikan borang. Kita ada borang awal namanya. Isikan borang, bagi tahu kami, call kami, nombor telefon ada dekat sini, call saya atau Encik Faiz untuk mendapatkan borang itu. Isi borang, nanti kita tengok dalam borang itu dan kita akan umumkan saudara-saudara. Dan projek ini insya-Allah, kalau saya berbincang dengan teman-teman daripada arkiteknya dan sebagainya baru-baru ini 3-4 hari yang lepas, dia kata sebelum Ramadan tahun depan, peserta-peserta boleh dimasukkan untuk mengikuti program pusat pengajian warga emas itu. Jadi yang detail-detailnya macam mana caranya, biliknya dan sebagainya, macam mana caranya untuk mendapatkan bilik dan sebagainya, dan macam mana pewakafan akan dibuat, insya-Allah itu akan diterangkan dengan menelpon kami. Ikut nombor itu, nombor yang di bawah itu, telefon saya atau Encik Faiz untuk mendapatkan penerangan lanjut mengenai pusat pengajian warga emas itu, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan bersama-sama Anjung Husnul Khatimah.
tanah 7 ekar di Lebu, Bentung, Pahang, Darul Makmur dibuat secara wakaf dan keseluruhan pentadbiran, pengurusannya, pengendalian dibuat secara wakaf. Dan salah satu daripada 3 komponen penting dalam Anjung Husnul Khatimah itu ialah pusat jagaan warga tua. Pusat jagaan warga tua. Yang ini tuan-tuan dan puan, siapa yang sesuai duduk tempat ini? Mereka yang berumur 50 tahun ke atas, suami isteri atau suami saja atau isteri saja, kalau salah satu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertemu dengan Allah. Jadi yang pertama, saudara berumur 50 tahun ke atas. Yang kedua, sihat tubuh badan, mesti sihat tubuh badan. Yang ketiga, mereka duduk di situ oleh kerana untuk mendapatkan satu kerehatan di hujung usia. Rehat sampailah malaikat maut bertemu dengan kita. Kita duduk di situ dalam keadaan rehat, damai, sejahtera, aman, sejahtera. InsyaAllah dengan hubungan dengan anak masih berterusan, kasih sayang dengan anak-anak, dengan menantu dan sebagainya masih diteruskan insyaAllah. Kemudian yang ketiga, saudara, mereka yang duduk di situ insyaAllah program, dia ada program. Dan apa programnya? Program pengajian, ditekankan sangat pengajian. Daripada wahid tahajud. Tahajud adalah wajib. Tahajud mesti tiap-tiap orang bangun pukul 5 pagi bertahajud. Lepas tu ada kuliah pendek, kuliah pendek selepas subuhnya, selepas zuhurnya, selepas asarnya, selepas maghribnya dan selepas isyaknya. Dan kerehatan, kita berikan rehat, rehat yang banyak. Maklumlah teman-teman di hujung usia yang nak berehat-rehat, yang datang nak bersenang-senang datang, insyaAllah kita bagikan masa untuk berehat yang sebaik-baiknya. Boleh jogging dekat situ, kita ada gimnasium di situ, bolehlah berinteraksi dengan siapa saja insya-Allah di tempat itu dengan riang-ria atas nama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang keempat yang penting di situ ialah insya-Allah anak-anak diwajibkan datang sebulan sekurang-kurangnya sekali, duduk dengan mak dan ayah di homestay yang disediakan di tempat itu supaya mereka dapat semalam 2 malam dengan mak dan ayah, menjalin hubungan kasih sayang kemesraan. Anak-anak diminta insya-Allah peluk ibu dan ayah, cium ibu dan ayah, dakap ibu dan ayah, yakinkan ibu dan ayah. Mereka letakkan ibu dan ayah di situ bukan nak buang ibu dan ayah, tapi sebaliknya untuk memberikan keselesaan kepada ibu dan ayah, untuk mencari ilmu, untuk beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada masa yang sama dijaga sebaik-baiknya oleh penjaga-penjaga yang ada, yang begitu berpengalaman, yang begitu seronok menghormati warga tua seperti ibu dan ayah yang akan datang ke situ insya-Allah. Dan yang kelima yang saya nak tekankan sangat insya-Allah, siapa-siapa yang ada di situ makanannya disediakan. Yang ini lain, makanannya disediakan mengikut menu-menu yang sesuai dengan kehendak cita rasa orang-orang yang berumur 50 tahun ke atas. Yang kedua, pakaiannya dibasuhkan dan dilipatkan dan dikenakan dan dipakaikan jika perlu kepada mereka yang duduk di tempat itu. Yang ketiga, kalau misalnya ada ubat-ubatan, kita pastikan kalau ubat makan pukul 8 pagi, ada saja orang mengingatkan dan mengulurkan ubat tersebut untuk 8 pagi. Begitu juga yang 8 malam dan sebagainya. Yang keenam, kepada mereka yang ditempatkan di situ nanti, kalau sakit-sakit dan sebagainya, kita bagi tahu anak-anak, kita bagi tahu keluarga terdekat mereka insya-Allah, supaya mereka dapat datang bersama-sama. Kalau sakit perlu masuk hospital dan sebagainya, perlu berjumpa dengan doktor di hospital. Kalau sakit-sakit yang dipikirkan, sakit-sakit itu memerlukan rawatan di hospital dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya sakit pening, sakit darah tinggi, kencing manis yang boleh dikata orang dijaga dengan baik, yang tidak memudaratkan, insya-Allah tuan-tuan, kita ada sana, kita ada sick bay nanti, besar juga sick bay kita, tempat orang yang tidak sihat kita letakkan di situ insya-Allah dengan rawatan-rawatan yang kita berikan insya-Allah. Jadi ya, untuk ibu dan ayah teman-teman yang ingin menyertai program penjagaan warga tua, insya-Allah pada masa yang sama kita menjalin hubungan dengan keluarga, dengan anak-anak, kasih sayang dan sebagainya, hubungi kami. Tengok nombor-nombor tersebut, saya atau Encik Faiz, untuk mendapatkan keterangan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Anjung Husnul Khatimah di Lebu,
Kampung Lebu, Bentong, Pahang Darul Makmur, di atas tanah 7 ekar yang diwakafkan, dan proses pengendalian perjalanannya adalah berdasarkan wakaf. Jadi saudara, insya-Allah akan ditegakkan selepas hari raya ini, insya-Allah, kalau tidak ada perkara melintang, dan mengikut arkiteknya dan orang-orang teknikalnya yang membantu kami mengatakan mungkin kemungkinan besarnya menjelang Ramadan tahun depan. Ramadan tahun depan, tahun 2024 nanti, bolehlah kita mengambil peserta-peserta untuk mengikuti program-program yang telah ditetapkan, insya-Allah. Kali ini saya nak bercerita tentang kursus pendek. Kursus pendek 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu selama 5 minggu. Kursus pendek 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu, 1 minggu selama 5 minggu. Dan kursus ini tiap 1 minggu habis, balik, bila lapang datang pula untuk pergi pada minggu yang kedua. Habis, balik, datang pula pada minggu yang ketiga. Dia ada 5 siri. Dia ada 5 siri ni. Balik, pergi pula kepada minggu yang keempat, dan akhirnya pergi pada minggu yang kelima, berdasarkan, bergantung kepada tarikh-tarikh yang sesuai, yang lapang untuk mereka yang nak menyertainya. Okey, siapa yang patut menyertainya? Ini terbuka kepada ibu dan ayah, dan juga anak-anak yang berumur 15 tahun ke atas. Anak-anak yang berumur 15 tahun ke atas bersama dengan ibu dan ayah untuk ikut program. Nama programnya ialah Husnul Khatimah 1, Husnul Khatimah 2, Husnul Khatimah 3, Husnul Khatimah 4, Husnul Khatimah 5. Dan apa dia punya Husnul Khatimah tu? Yang kita tekankan ialah mati dalam Husnul Khatimah. Mati mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Seluruh kursus yang 5 siri itu cerita tentang kematian. Kita bawa tentang hal-hal tentang kematian. Macam mana kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah dalam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kursus-kursus yang diberi, sudah ada persediaan mantap untuk menghadapi malakal maut. Dan bila malakal maut mencabut nyawa kita nanti, tuan-tuan, saya dan puan-puan semuanya boleh mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ini perlu dikhususkan, yang ini perlu ada training, yang ini perlu ada latihan, yang ini perlu ada amalan. Yang itulah selama 5 siri itu, habis 5 siri, ibu-ibu dan ayah-ayah dan anak-anak yang datang ke situ akan merasakan diri mereka sudah pun memiliki ilmu asas dan amalan asas untuk mati dalam husnul khatimah, sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Yang ini, program yang ini, 30% daripada pesertanya kita khususkan kepada orang miskin, orang fakir, anak yatim dan sebagainya, dan percuma. Bagi mereka adalah percuma. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan kekuatan kepada saudara. Marilah kita tengok nombor-nombor yang berikut, sama ada saya atau Faiz, untuk berhubung, untuk dapatkan penerangan lanjut mengenai kursus jangka pendek. Seminggu. Nama kursusnya ialah Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, saya dalam kali ini, dalam siri kali ini, saya nak cerita macam mana nak menyertai Anjung Husnul Khatimah. Pertama, kita ada borang awal namanya. Borang prelim, borang awal. Kita akan bagi borang awal siapa juga yang memanggil kita, yang menunjukkan minat untuk menyertai program kami, masuk menjadi ahli dalam Anjung Husnul Khatimah, kita akan bagi borang. Borang itu perempuan dan tuan-tuan akan isi borang, kembalikan kepada kita hanya melalui WhatsApp saja. Sama ada email, sama ada WhatsApp dan sebagainya. Kami akan teliti borang-borang itu dan kita akan melihat insya-Allah macam mana kita boleh tempatkan tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan informasi yang ada dalam borang itu, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, projek ini Anjung Husnul Khatimah ni ikut ahli teknikalnya akan siap dan boleh masuk dah menjelang Ramadan 2024 yang akan datang. Maknanya setahun, betul-betul setahun, insya-Allah. Kalau cuaca mengizinkan, keadaan mengizinkan, kita dapat kebenaran merancang dalam masa yang ditetapkan, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini berlaku menjelang Ramadan tahun depan, insya-Allah peserta-peserta boleh masuklah kepada kompleks Anjung Husnul Khatimah ini. Nombor 3, tuan-tuan nampak, insya-Allah tentang bayaran, macam mana cara nak masuknya. Okey, untuk yang kompleks yang berpusat pengajian warga emas, syaratnya ialah umur 50 tahun, laki-laki dan perempuan, suami atau isteri dan sebagainya, atau kedua-duanya sekali, tuan-tuan, ataupun tidak pun dengan mahram, seorang dengan mahram yang lain, boleh duduk di situ dengan membeli
Satu unit kita panggil studio. Studio ni bilik. Bilik itu sebagaimana yang saya sebutkan, ada dalam studio itu ada bilik yang boleh memuatkan katil 2 orang, double bed. Kemudian tu ada dapur yang moden, ada bilik air yang moden, ada ruang tamu yang moden di situ, insya-Allah. Jadi itu harganya sehingga ini kita belum fix lagi betul-betul, tapi agak-agaknya dalam 75,000 ke 85,000 begitulah. 75,000 ke 85,000, lebih kurang harganya begitu. Di tempat-tempat lain agaknya pun lebih kurang super ataupun lebih tinggi, lebih rendah daripada itulah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi ini boleh dibuat secara sekali cash macam itu, ataupun boleh dirondingkan untuk dibayar secara berangsuran, insya-Allah. Jadi bila beli wakaf, nanti ada upacara mewakafkannya, ada cara pewakafannya, kita ada legalnya, ada surat-surat wakafnya, ada surat caranya, ada surat undang-undangnya, insya-Allah. Kemudian yang ketiga, setelah kita buat setelah kita akad wakaf itu, tuan-tuan boleh masuk insya-Allah, tuan-tuan, suami isteri ataupun suami saja, isteri saja ataupun dengan mahram boleh masuk duduk di situ. Jangka berapa jarak masa duduk di situ boleh setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, sampai bila-bila lah. Tetapi yang pusat pengajian ni itu penekanannya pada pengajian. Kalau mereka yang sudah masuk tu mendapati sudah mencukupi agaknya, sudah bersedia untuk mati dalam husnul khatimah, bolehlah pulang ke pangkuan keluarga masing-masing dan sebagainya. Tetapi kalau mereka masih memerlukan lagi ilmu-ilmu dan amalan-amalan dengan bimbingan ustaz dan ustazah dan para ilmuwan di situ, insya-Allah silakan, tidak ada masalah, insya-Allah. Okey, yang kedua yang dikatakan sebagai pusat penjagaan warga tua. Pusat penjagaan warga tua ni pun ini kita bina. Bangunannya insya-Allah kita bina dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dan yang anak-anak menghantar tuan-tuan puan tinggal di tempat itu, kenalah ada bayaran bulanannya. Berapa bayaran bulanannya kita tengok nanti. Yang paling tinggi berapa, yang paling rendah berapa, kita ambil median di tengah-tengahnya. Tidak tinggi dan tidak rendah dan sebagainya. Tapi untuk kursus yang jangka pendek pula, tuan-tuan dan puan, mudah saja. Kita akan tentukan nanti untuk 1 minggu, untuk 5 hari berkursus itu berapa berapa ringgit satu hari, dan kita kalikanlah 5 hari berapa. Tetapi untuk yang miskin, fakir miskin, anak yatim dan sebagainya, 30% daripadanya diperuntukkan untuk golongan ini dan percuma. Golongan ini percuma, tuan-tuan. Kita tampung. Yayasan akan tampung perbelanjaan untuk penyertaan kepada gumulan seperti ini, insya-Allah. Jadi apapun tuan-tuan dan puan, insya-Allah dapatkan borang, call kami. Nombor yang ada, nombor saya dengan nombor Faiz itu, call sekarang ni untuk mendapatkan keterangan lanjut mengenai apa caranya untuk menyertai Komplek Anjung Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam Anjung Husnul Khatimah. Saya nak cerita tentang mengenai kemasyarakatan, hal kemasyarakatan community. Bila siap nanti dalam menjelang Ramadan yang akan datang, saya diberitahu oleh pakar-pakar teknikal kita, mungkin kemungkinan besar kalau cuaca mengizinkan dan lain-lain mengizinkan, menjelang Ramadan tahun depan bolehlah beroperasi tempat yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah, insya-Allah. Jadi saya nak cerita tentang kemasyarakatan. Kebanyakan mereka datang daripada seluruh Malaysia, daripada Perlis sampai Johor, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Bahkan 30% daripada penyertaannya nanti kita khususkan kepada teman-teman di luar Malaysia. 70% orang Malaysia, 30% di luar Malaysia, daripada Singapura, daripada Brunei, Selatan Thailand, Indonesia dan sebagainya. Kita alu-alukan mereka datang untuk sama-sama mengikuti yang 3 program tadi. Pusat pengajian warga emas, pusat penjagaan warga tua, dan kursus pendek mati dalam husnul khatimah 1, mati dalam husnul khatimah 2, dan sampai mati dalam husnul khatimah ke-5 tadi. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi macam mana masyarakat yang berbagai-bagai, tetapi masyarakat ini hidup dalam suasana riang-riang, hidup dalam keadaan yang paling selamat, selesa, damai, harmoni di antara mereka, kenal mengenal di antara mereka. Bahkan habis saja mereka dengan program-program di surau, di masjid, di bilik-bilik kuliah dan sebagainya, mereka akan minum bersama-sama, mereka akan bersembang bersama-sama, sembangan-sembangan dan minum-minum mereka itu pun tajuk mereka ialah
husnul khatimah, husnul khatimah, iaitu tajuknya mereka ialah mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidup dalam seaman damai, dijalin dengan silaturahim, dengan kasih sayang kerana kita sayangkan Allah, kita sayangkan agama Allah, kita sayangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kasih sayang itulah kita tegakkan kasih sayang yang tidak dapat diputuskan, ya, kasih sayang yang intim, yang rapat, yang tegak atas nama kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah kasih sayang di dunia yang membawa kita berkasih sayang di syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Tuan-tuan dan puan, yang selain daripada itu, insya-Allah, ya, nanti kita akan dapat orang sana yang menyambut hari jadi, orang sini menyambut hari jadi. Jadi maknanya di koridor masing-masing dengan lampu-lampu, dengan berbunga-bunga, dengan pokok-pokok, dengan landscape yang begitu menarik. Jadi mereka akan berhimpun. Rumah ini masak, rumah ini tolong masak, rumah ini tolong saji, rumah ini tolong buat. Kita nampak gotong royong. Hari jadinya, anniversary-nya, hari jadi anak yang dibawa ke situ pun boleh. Hari jadi adik-beradik yang boleh dibawa ke situ pun boleh, untuk meraihkan kita bersama-sama di Komplek Anjung Husnul Khatimah itu. Apalagi saudara dalam hal ini, tetapi semuanya hubungan dengan cikgunya baik, hubungan dengan ustaz dengan ustazahnya baik, hubungan dengan sesamanya baik. Bahkan di sana dilarang sama sekali untuk memutuskan tali silaturahim. Dilarang sekali untuk kita menghina, dilarang sekali untuk kita mengumpat, dilarang sekali untuk kita menidakkan sesuatu, menidakkan teman-teman kita, dan dilarang sekali kita menjatuhkan aib seseorang yang bersama dengan kita di Anjung Husnul Khatimah. Apalagi saudara, kita nak jaga maruah masing-masing, insya-Allah. Orang Singapura ada maruah, orang Brunei ada maruah, orang Perlis ada maruah, orang Selangor ada maruah, orang Pahang ada maruah. Yang maruah ini kita perlu jaga. Dan akhirnya kita nak menyebutkan suasana ini tambah rancak bila sebulan sekali anak-anak akan datang. Diwajibkan sebulan sekali. Kalau misalnya anak-anak tidak mampu nak datang sebulan sekali, ibu bapa mereka tidak diizinkan untuk menyertai program di Komplek Anjung Husnul Khatimah ini. Jadi dengan datangnya anak-anak, dengan datangnya adik-beradik, saudara mara dan sebagainya, dicampur dengan teman-teman, sahabat-sahabat kita yang sealiran, yang sepengajian, yang sekemasjid, yang kesama surau dengan kita, insya-Allah. Bayangkan suasana, tuan-tuan. Bayangkan suasana. Pagi-pagi kita dah dengar laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar, as-salatu khairum minan naum. Tengah hari kita dengar lagi Allahu Akbar, dilaungkan daripada corong-corong daripada masjid surau kita yang hebat di tengah-tengah surau, di tengah-tengah, tuan-tuan dan puan, ya. Boleh pergi dalam 2-3 minit, 3-4 minit kita berjalan dan dapat surau, 3-4 minit dan masuk ke surau dan sebagainya. Laungan pagi, laungan petang, kebesaran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hidup kita adalah, tuan-tuan, ditatang oleh agama selama kita berada di Komplek Anjung Husnul Khatimah. Itulah lebih kurang sikit tentang kemasyarakatan, komuniti yang akan wujud di Komplek Anjung Husnul Khatimah di Lebu, Bentung, Pahang Darul Makmur. Jumpa lagi, tuan-tuan. Jangan lupa tengok, jangan lupa follow, like and share, follow, like and share, follow, like and share. Jangan lupa, tuan-tuan. Jangan lupa komen sekali, insya-Allah. Jangan lupa juga nombor telefon saya dengan Cik Faiz untuk mendapat informasi yang lanjut mengenai kita di Anjung Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormat sekalian, dalam ruangan pendek ini saya nak menjelaskan sikit tentang keuangan. Macam mana kita nak bangunkan sistem keuangan di Anjung Husnul Khatimah. Seluruhnya atas nama wakaf. Itu nombor satu. Seluruhnya atas nama wakaf. Tanahnya diwakafkan, unit-unit studio atau bilik-bilik itu dibeli dan diwakafkan, dan ada tempat-tempatnya insya-Allah kita kena sara sendiri, tuan-tuan dan puan, pun masih dalam bentuk infak, dalam bentuk sumbangan, amal jariah fi sabilillah dan sebagainya. Yang pertama saya nak menyebutkan, tuan-tuan dan puan, bahawa seluruh prosesnya bukan untuk keuntungan. Pentadbirannya bukan untuk keuntungan, pengendaliannya bukan untuk keuntungan, operasinya bukan untuk keuntungan, pusat pengajian warga emas bukan untuk keuntungan, pusat penjagaan warga tua bukan untuk keuntungan, khusus-khusus jangka pendek seminggu yang saya sebutkan itu bukan untuk keuntungan. Kita lakukan adalah amal jariah fi sabilillah, insya-Allah, atas nama sumbangan, atas nama wakaf, atas nama infak, atas nama fi sabilillah, atas nama jariah dan sebagainya, insya-Allah. Tuan-tuan, yang kedua yang saya nak sebutkan, daripada mana sumber akan dapat. Misalnya kalau yang pusat pengajian warga emas
itu mereka akan membeli unit-unit studio itu dan mereka akan wakafkan, sama ada mereka duduk, anak mereka duduk, atau mereka wakafkan untuk dihuni oleh umum, mana-mana umum. Dan wakaf ini kita sudah menceraikan milik kita dan ini jadi milik Allah Subhanahu Wa Taala sampai hari kiamat. Bahan atau benda yang kita wakafkan itu, studio yang kita wakafkan, bilik yang kita wakafkan itu akan menjadi milik Allah sampai hari kiamat. Okey, itu satu. Tapi yang pusat penjagaan warga tua yang anak-anak letakkan ibu bapa di situ untuk ibu bapa mengakhirkan kehidupan dalam suasana damai, aman, sejahtera, dalam suasana membesarkan Allah, dalam suasana agama, hidup dengan kawan-kawan, seronok dengan kawan-kawan dan sahabat. Jadi mereka enjoy life. At the end of their life, dia akan enjoy dengan teman-teman dan sahabat-sahabat atas nama agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu, saudara, mereka datang, kita benakan ruang-ruang mereka, tetapi kita menyajikan untuk mereka makanan disajikan, dimasakkan dan disajikan, pakaian dibasuhkan dan dipakaikan, insyaAllah yang perlu dipakaikan. Kemudian tu ubat-ubatan yang ada kita pastikan pukul 8 pagi pembantu kita akan memberi ubat kepada dia. Tuan-tuan, ubat yang dia ada. Begitu juga pukul 8 malam ke masukatilah, maka ubatnya dijaga, tuan-tuan dan puan. Kemudian tu exercise-nya dijaga. Kita ada gimnasium nanti, kita ada tempat-tempat untuk beriadah, tuan-tuan dan bahkan kita ada tanaman-tanaman nanti untuk beriadah secara menanam pokok dan sebagainya, tuan-tuan dan puan. Gardening kita akan buatkan di belakang-belakang di sana, banyak tempat yang kita boleh buat, insya-Allah. Jadi yang lain daripada itu, tuan-tuan dan puan, saya merasakan bahawa yang penting, tuan-tuan, yang sumbangan yang kita sangat perlukan daripada tuan-tuan dan puan, sumbangan dalam bentuk wakaf, sumbangan dalam bentuk zakat, sumbangan dalam bentuk infak, sumbangan dalam bentuk amal jariah fisabilillah, kita perlukan. Kita nak bina masjid di situ. Ada masjid surau, boleh memuatkan dalam 500 ke 600 orang atau 700 orang macam itu. Harganya setakat ini ialah 1.7 juta ringgit. 1.7 juta ringgit. Itu estimate daripada arkitek untuk harganya yang itu. Yang itu kita perlukan sumbangan. Dan kemudian itu kita perlukan sumbangan untuk mereka yang tidak terdaya, tidak upaya untuk datang, tapi mau datang tapi tak berupaya untuk membayarnya. Jadi tuan-tuan, bantulah mereka. Bantu mereka untuk mengakhirkan hayat dalam husnul khatimah. Bantu mereka datang ke tempat situ untuk bertemu dengan agama, belajar agama, hidup beragama. Bantulah mereka untuk membesarkan Allah, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bantulah mereka untuk bersama-sama, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita bantu mereka, mereka akan bantu kita di dunia dan di akhirat nanti. Dan insya-Allah tuan-tuan yang mewakaf atau yang menderma, yang infak, bolehlah diniatkan. Aku wakafkan ini untuk ibu yang telah pergi. Aku wakafkan ini untuk ayah yang telah pergi. Aku wakafkan ini untuk suami yang telah pergi. Aku wakafkan ini untuk isteri yang telah pergi. InsyaAllah tuan-tuan dan puan bagi. Dan saya nak mengatakan tuan-tuan apa juga yang diwakaf, apa juga yang diinfak, apa yang dizakatkan, apa juga yang disumbangkan, tuan-tuan, akan mengalirlah pahala. Anaknya dapat pahala itu, tuan-tuan, maknya dapat pahala itu, anaknya dapat, cucunya dapat, cicitnya dapat, dan semua pahala itu akan mengalir pada tuan-tuan yang menyumbang buat kali pertamanya itu, insya-Allah. Jadi kepada mereka, tuan-tuan, kita harap sangatlah berilah sumbangan dalam bentuk apa pun, tuan-tuan puan. Seperti dengan Ramadan, bulan yang mulia ini, kita mengharapkan insya-Allah penyumbang-penyumbang akan datang ke depan, tuan-tuan, untuk memberi sumbangan. Saya jamin dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, saya jamin, tuan-tuan puan, tiap sumbangan akan dimanfaatkan, tiap satu sen akan dimanfaatkan untuk kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agaknya tuan-tuan dan puan bertanya-tanya, macam mana cara hidup, disiplinnya untuk menentukan bahawa kedatangan mereka di situ, penginapan mereka di situ, penyertaan mereka di situ betul-betul akan mencapai matlamatnya. Daripada yang kurang mahir tentang agama, mahir agama, kurang mahir salat, akan mahir salat, kurang mahir Al-Quran, akan mahir Al-Quran, kurang mahir tauhid, akan mahir tauhid, kurang mahir fiqah, akan mahir fiqah, kurang mahir hadis, akan mahir hadis, kurang mahir usuluddin, akan mahir usuluddin, kurang mahir akhlak, akan mahir akhlak, kurang mahir tasawuf, akan mahir tasawuf. Itu di antaranya, tuan-tuan dan puan. Maknanya di situ nanti ialah tentang ilmu. Okey. Untuk mendapatkan ilmu ini, untuk mendapatkan hasil yang optima dengan tuan-tuan dan puan menyertai kami ini, beberapa perkara disiplin perlu ada. Pertama, tuan-tuan dan puan, disiplin harian.
bangun mestilah sebelum pukul 5 sebab semua orang yang tidak mempunyai alasan kesihatan menyertai program tahajud namanya. Tahajud dibuat di masjid atau surau. Kita tegakkan masjid dan surau. InsyaAllah tuan-tuan dan puan lepas itu diwajibkan mereka bersembahyang berjamaah di surau. Dalam keadaan apa pun kecuali mereka sakit diletakkan di sick bay, di tempat orang sakit itu, bilik sakit itu, yang lain kena pergi ke masjid. Tuan-tuan yang tak boleh dipapah akan dipapah, yang tak boleh naik wheelchair kita naikkan wheelchair, yang tak boleh disorong kita akan sorong insya-Allah. Kita ada pembantu-pembantu yang agak ramai untuk menguruskan kesihatan, untuk menentukan kemudahan bagi tuan-tuan dan perempuan yang tinggal di situ nanti insya-Allah. Yang ketiga tuan-tuan boleh tak keluar-keluar? Boleh, tak ada masalah. Boleh keluar-keluar tetapi ada masanya, ada hari-harinya. Dan tuan tidak terikat sangat kereta tak boleh bawa masuk tapi boleh di luar. Tapi kita nanti ada kereta macam bas, macam mini bus macam itu. Siapa yang nak keluar, nak pergi bandar ke, nak pergi tengok-tengok ke, nak pergi kata orang nak lapang-lapangkan kepala ke, kita ada pemandu yang bekerja sepanjang masa tuan-tuan dan puan untuk memandu tuan-tuan dan perempuan untuk pergi keluar. Kita tidak mahu kereta masuk dalam sebab kita tak nak tuan-tuan asap-asap kereta. Kita tak nak bunyi-bunyi kereta, kita tak nak gangguan-gangguan kenderaan, kita tak nak tuan-tuan dan puan macam jam pula di dalam tu, tamu. Sebab itu akan mengganggu kedamaian, akan mengganggu kesejahteraan, akan mengganggu suasana kehidupan kita, suasana yang aman damai yang kita nak bina di Komplek Anjung Husnul Khatimah. Kemudian tuan-tuan dan puan boleh balik tak? Boleh, tak ada masalah. Nak balik rumah anak, nak balik rumah sendiri dan sebagainya. Dia ada peraturannya. InsyaAllah dia tidak ketat macam mana pun tuan-tuan. Jadi kita tidak ketat macam mana pun dan tidak longgar macam mana pun sehingga longgarnya itu menyebabkan apa yang nak dicapai tidak dicapai dan apa yang patutnya ada tata cara tidak ada tata cara, apa yang ada tata laku tidak ada tata laku. Itu kita tidak benarkan berlaku di Anjung Husnul Khatimah. Apalagi tuan-tuan dan puan insya-Allah segala-galanya insya-Allah. Kita ada nanti pengarahnya, kita ada orang operasinya, kita ada orang yang menjaga tentang hal kebajikannya, kita ada yang menguruskan makan minumnya, kita ada chefnya, kita ada penyaji makanannya, kita ada pembersihnya. Pagi-pagi lagi sudah dibersihkan tuan-tuan. Tidak ada nanti, tidak ada cermin-cermin yang tidak dilap dan sebagainya. Tidak ada pokok-pokok yang tidak disiram, tidak ada bunga-bunga yang tidak subur di kawasan itu insya-Allah. Jadi yang lain tuan-tuan dan puan insya-Allah saya mengatakan bahawa suasana disiplin itu semuanya, kaki tangannya berdisiplin, pengasuhnya berdisiplin, tukang masaknya berdisiplin, pengurusannya berdisiplin. Tuan-tuan, yang pentingnya partisipannya, peserta-pesertanya pun berdisiplin sama untuk menjayakan Komplek Anjung Husnul Khatimah nak menjadikan nombor 1 dalam dunia. Tuan-tuan, our target, our aim is Anjung Husnul Khatimah will be number 1 in terms of quality in the whole world kan ya. Jadi saya harap ini akan berlaku, mudah-mudahan dengan kerjasama tuan-tuan dan puan ini dapat dihasilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormat sekalian, saya sambung lagi mengenai Anjung Husnul Khatimah di Kampung Lebu, Bentung, Pahang Darul Makmur, di tanah wakaf 7 ekar yang sedang dibangunkan. Dan insya-Allah kalau semuanya keadaan mengizinkan, dengan cuaca yang mengizinkan, mengikut kata-kata daripada arkitek dan juga mereka yang terlibat secara teknikalnya, dalam bulan Ramadan tahun 2024 bolehlah agaknya kita beroperasi dan peserta-peserta yang berkaitan bolehlah masuk ke Anjung Husnul Khatimah untuk memulakan program insya-Allah. So, saudara, saya ingin menyebutkan tentang sedikit apa kemudahan-kemudahan yang ada di situ. Pertama, saudara, kita ada surau ataupun masjid atau surau. Surau yang satu masa nanti kita mohon dapat dijadikan masjid untuk menaikkan sembahyang Jumaat sebab di kawasan keliling di situ belum ada masjid lagi. Saudara, insya-Allah surau ini boleh memuatkan antara 500 ke 600. Agak besar seperti masjid di kampung-kampung dan sebagainya kan ukurannya. Dan di masjid itu ada ruang solatnya,
ada ruang-ruang untuk diskusinya, ada ruang masak sikitnya, ada ruang pantry sajiannya, dan ada juga ruang untuk berbincang-bincang, bengkel-bengkel dan sebagainya dapat diadakan di surau itu. Nak menjadikan surau itu beroperasi 24 jam insya-Allah. Daripada subuh ke subuh, surau itu akan dibuka untuk menerima siapa saja, sama ada penghuni-penghuni di dalam ataupun siapa yang nak menggunakannya atas nama agama untuk memarukan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada facilities yang dipanggil studio-studio, di mana studio itu merupakan bilik-bilik, yang bilik-bilik itu tiap unit studio, tiap unit bilik ada 4 perkara. Pertama, ada bilik yang boleh memuatkan katil double, katil double boleh muat dekat situ. Yang kedua, dia ada dapur moden. Yang ketiga, bilik air yang agak moden. Yang keempat, ruang tamu yang boleh memuatkan dalam 5 ke 6 orang ruang tamu kepada mereka yang tinggal di situ. Sekali-sekali ada tetamu, bolehlah tetamu itu berbincang ataupun kata orang bersembang-sembang dengan mereka di ruang tetamu itu. Dan di luarnya, koridor yang luas dalam 7-8 kaki punya koridor begitu, dan satu koridor yang lain di tempat yang lain itu yang bertentangan itu juga ada koridor. Jadi sambung koridor itu agaknya satu kawasan yang agak luas dan dibumbungkan begitu, bukan di dinding, dan dibumbungkan. Jadi waktu panas, waktu hujan, penghuni-penghuni di situ agaknya terlindung daripada panas dan hujan. Dan seluruhnya akan dilandscapekan. Bahkan penghuni kawasan itu diminta tiap-tiap unit studio atau bilik itu penghuninya sekurang-kurangnya memiliki 8 atau 10 pasu bunga, 8 atau 10 pasu bunga yang untuk penghiasan. Kita nak hias landscape yang sangat baik, pokok-pokok yang subur, bunga-bunga yang banyak begitu untuk menjadikan taman. Inilah taman-taman, kediaman dalam taman, kita beribadah dalam taman, surau dalam taman, tempat tinggal dalam taman, tempat makan dalam taman, tempat kita beriadah dalam taman. Ini yang kita nak lakukan insya-Allah. Kemudian yang ketiga yang ada dekat situ ialah bilik pentadbiran. Di situ meletakkan pentadbiran, sistem pentadbirannya, sistem keuangannya, sistem komputernya, sistem perihatan yang dikatakan kalau yang sakit kita ada sick bay, di situ ada sick bay, tempat meletakkan mereka yang kurang sihat di situ dan sebagainya. Dan nanti kita ada nurse untuk datang untuk melihat mereka yang kurang sihat itu insya-Allah ditempatkan di situ, diasingkan daripada mereka yang sihat. Kemudian kita ada apa lagi, rumah masak ataupun cook house yang agak besar, cook house. Sebab di situ nanti tiap-tiap hari penduduknya ada 150 orang. Pusat pengajian warga emas tu ada 150 orang. Kemudian tu pusat penjagaan warga tua itu lebih kurang ada 80 orang begitu. Jadi 150 ke 80 dan dekat 230 orang. Kursus setiap 2 minggu 100 orang. Ingat tadi modul yang pertama, siri yang pertama, siri yang kedua, Husnul Khatimah 1, Husnul Khatimah 2, itu menempatkan lebih kurang 100 orang begitu. Jadi setiap masa di tempat itu ada 200 ke 250 orang. Jadi maknanya alhamdulillah tempat itu akan menjadi growth center, tapi tempat pembangunan baru, tempat pergerakan baru, tempat pertumbuhan baru bagi kawasan Bentung, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dan sebagaimana yang kita lihat di tempat-tempat yang lain, di sini akan menjadi tumpuan nanti. Tiap-tiap minggu kita dapati bas-bas akan datang daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Perlis, daripada Sabah, Sarawak untuk datang melihat kawasan itu. Dan kawasan itu sendiri akan menjadi satu tempat attraction kepada turis, kepada pelancong-pelancong dan juga pengembara-pengembara yang ingin melihat sesuatu yang unik yang berlaku di Kampung Lebu di Bentung, insya-Allah. Jadi para penonton yang rahmati sekalian, di antara yang lain kita ada ialah kawasan-kawasan yang dia punya besar. Lepas surau itu kiri kanannya boleh muatkan dalam 1,000 orang, 2,000 orang begitu yang kita akan pavekan, yang kita akan taruhkan tiles jadi mudah untuk kita bergerak insya-Allah. So daripada satu tempat ke satu tempat pergerakannya mudah begitu insya-Allah yang perlu pakai wheelchair, perlu pakai kereta bermotor ke wheelchair
wheelchair bermotor dan sebagainya. Tetapi apapun, insya-Allah, di mana juga dia pergi indah, di mana juga pergi menari, di mana juga pergi menyegarkan pandangan, di mana juga pergi menyegarkan jasad badan mereka, di mana juga pergi bercerita agama, di mana juga mereka berjumpa siapa pun bercerita kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah suasananya, insya-Allah, yang akan ada di tempat yang namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Jemput tuan-tuan puan, siapa yang nak dapatkan keterangan lanjut mengenai facilities dan berbagai bagaiannya yang ada di tempat itu nanti, boleh hubungi saya dan Cik Faiz melalui telefon yang ada di sini. Dan jangan lupa kepada saudara-saudara dan saudara yang masih sekalian, tolong follow, like and share, follow, like and share video ini kepada sesiapa saja untuk menambah lagi viewership untuk mereka yang melihatnya, insya-Allah. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya, tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.